Apakah yang dimaksudkan dengan penyata keuangan peribadi? Istilah penyata keuangan peribadi merujuk kepada dokumen atau hamparan yang menggariskan kedudukan keuangan individu pada satu masa tertentu. Penyata keuangan peribadi biasanya merangkumi maklumat umum mengenai individu seperti nama dan alamat, serta perincian jumlah aset dan liability. Ia juga dapat membantu individu mengenal pasti tujuan dan status keuangan. Setiap individu hendaklah mempraktikkan penyata keuangan peribadi dan mengurus keuangan secara berhemah kerana ianya memberi perlindungan kepada diri dan ahli keluarga, menjamin kestabilan keuangan, menggalakkan simpanan dan mengurangkan risiko keuangan dalam kehidupan. Ramai yang mengetahui kepentingan pengurusan keuangan peribadi, namun realitinya tidak ramai yang melakukannya. Dalam video ini, kami akan memperkenalkan konsep-konsep keuangan asas yang bakal membantu anda untuk memahami aturan keuangan pribadi. Seterusnya ialah penyata pendapatan peribadi. Balance sheet ni, dia digunakan untuk mengukur kita punya keuangan. Kebanyakan perkara dalam balance sheet ni adalah macam aset kita sendiri, iaitu cash kita, aset investment kita, aset kegunaan kita sendiri. Bukan itu saja, kita juga perlu senaraikan hutang-hutang kita untuk diletakkan dalam balance sheet ni. Jadi, kamu mesti terfikir macam mana untuk mengukur keuangan kita sendiri. So, sebelum tu, ini adalah rupa balance sheet kosong yang kita perlu isi dengan beberapa perkara. Okey, perkara yang pertama adalah aset. Apa itu aset? Aset ni benda yang kita sudah ada, yang kita sudah beli. Kalau masukkan dalam balance sheet, kita mesti senaraikan harga sedia ada, iaitu harga yang terkini. Okey, aset ni dia ada banyak jenis. Yang pertama, aset yang boleh ditukarkan kepada wang, iaitu monetary asset. Yang kedua, investment. Yang macam kita sudah tahu, investment ni pelaburan. So, pelaburan ambil masa sikit untuk tukar kepada cash. Yang ketiga, retirement plans. Seperti yang kita tahu, EPF lah kan. Dan aset yang tidak boleh datangkan keuntungan. Okey, semua ni senaraikan, lepas tu masukkan dalam balance sheet. Next part, liability. Liability ni hutang yang kita ada untuk dibayar. Kita ada dua jenis liability. Pertama, liability terkini. Mesti dibayar dalam tempoh 12 bulan. Manakala liability jangka panjang, bayar tempoh selepas 1 tahun. Kalau masukkan balance sheet, pastikan liability yang belum berbayar sahaja. Okey, selepas tu current bill. Bil terkini macam bil air, bil elektrik, insurans, penting ya. Liability jangka panjang macam loan rumah tu pun boleh masuk dalam balance sheet. Ada loan macam loan bank pun masuk dalam balance sheet. Kita mau tahu macam mana fungsi balance sheet ni. Yang berfungsi untuk ukur keuangan kita adalah dengan formulanya, iaitu net worth total asset tolak dengan total debt. Baiklah, seterusnya penyata aliran tunai. Apa itu penyata aliran tunai? Penyata aliran tunai akan menunjukkan dari mana wang Anda berasal dan dari mana wang Anda tersebut telah dihabiskan dalam tempo tertentu. Ini merupakan contoh penyata pendapatan. Okey, pendapatan terdiri daripada gaji, bonus, komisen, sumber lain seperti pendapatan keluarga, bantuan kerajaan, dan duit pencen. Okey, seterusnya, pendapatan selepas cukai. Untuk mendapatkan jumlah pendapatan selepas cukai, kita haruslah menolak jumlah pendapatan dengan jumlah cukai pendapatan. Perbelanjaan sara hidup pula terdiri daripada perbelanjaan makanan, perbelanjaan rumah, perbelanjaan pakaian, perbelanjaan rekreasi, perbelanjaan perubatan, perbelanjaan lain-lain. Akhir sekali, jumlah simpanan dan pelaburan. Untuk mendapatkan jumlah simpanan dan pelaburan, jumlah pendapatan selepas cukai tolak dengan jumlah perbelanjaan sara hidup. Maka kita akan mendapatkan pendapatan yang ada untuk simpanan dan pelaburan. Melalui data-data dalam balance sheet dan income statement, kita dapat mengetahui prestasi keuangan kita dengan menggunakan nisbah keuangan. Apakah yang dimaksudkan dengan nisbah keuangan? Nisbah keuangan digunakan untuk mengukur prestasi keuangan Anda dalam jangka masa tertentu. Selain itu,
Nisbah keuangan membantu Anda memahami bagaimana Anda menguruskan sumber keuangan dan membantu dalam membuat keputusan untuk mencapai matlamat keuangan. Bagaimanakah nisbah keuangan membantu kita untuk mengetahui prestasi keuangan kita? Kaidah pertama ialah dengan menggunakan nisbah semasa. Jika nisbah semasa Anda kurang daripada 1, ini bermaksud Anda mempunyai hutang lebih banyak berbanding aset yang Anda miliki. Selain itu, Anda telah membuat pinjaman secara berlebihan dan ini menghalang Anda untuk membuat pinjaman yang lain bagi mengurangkan pinjaman yang sedia ada. Manakala jika nisbah semasa lebih daripada 1, Anda mempunyai kemampuan untuk membayar hutang jangka pendek sekiranya berlaku kecemasan dan layak membuat pinjaman lain. Kaidah yang kedua ialah nisbah kecairan. Nisbah kecairan menunjukkan kemampuan keuangan Anda untuk memenuhi perbelanjaan seharian apabila berlaku kecemasan dan membantu Anda mengetahui kemampuan Anda untuk menukarkan aset menjadi uang tunai. Kaidah yang seterusnya ialah nisbah hutang. Nisbah hutang menunjukkan sama ada Anda boleh meminjam pinjaman baru atau perlu menunggu sehingga jumlah pinjaman sebelumnya dilangsaikan. Kaidah yang seterusnya ialah nisbah perkhidmatan hutang. Nisbah ini menunjukkan peratusan pendapatan yang tinggal untuk perbelanjaan dan simpanan isi rumah. Semakin rendah nisbah, semakin baik prestasi keuangan Anda. Kaidah yang seterusnya ialah nisbah simpanan. Nisbah ini menunjukkan jumlah yang Anda simpan sebagai simpanan untuk kegunaan masa depan. Nisbah simpanan ini sangat penting dan sekiranya Anda ingin kehidupan yang selesa selepas bersara tanpa masalah keuangan, Anda perlu mempunyai 70% hingga 80% daripada pendapatan sebelum bersara.